Nasi lemak kopi oh, nasi lemak kopi oh, nasi lemak kopi oh, nasi lemak kopi oh. Ku mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah. Biar ku menemanimu membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka, hingga kau bahagia. Oh, oh, oh. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, temanimu yang terluka, hingga kau bahagia. Baik, apa khabar semua penonton yang ada di studio? Baik. Bersemangat dan ceria hari ini. Betul. Dah makan dah? Dah makan dah? Dah. Alhamdulillah. Tapi saya slow je dah. Dah. Mira dah makan belum? Saya sudah, alhamdulillah. Okey, dan saya berikan tepukan yang gemuruh lagi sekali kepada The City Buskers dengan yang melukis senja. Wah. Ya. Pembukaan yang cukup energetik dan meriah. Melukis senja lagu favourite awak seharian. Betul lah tu. Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua penonton yang berada di rumah. Anda sedang menyaksikan Nasi Lemak Kopi O bersama saya Syamira Nazir. Dan bertemankan saya Sari Abdullah, dan juga kami ingin mengucapkan salam Isra' dan Mi'raj bagi semua yang beragama Islam yang cuti umum di Negeri Sembilan, Kedah, Perlis dan Terengganu. Selamat bercuti. Tapi kita di sini yang di Negeri Selangor dan negeri-negeri yang lain kekal berjihad dan terus bekerja. Artinya kalau macam kita ni di Kuala Lumpur ni ada kerja lah. Terdapat cuti lah ya. Ya. Okey, tak apa, teruskan bekerja. Dan juga kita nak kongsikan satu berita yang mendukacitakan, satu berita sedih buat seluruh rakyat Malaysia, di mana tragedi kepala air yang berlaku di Bidor, Perak. Ibu ditemui lemas dan 3 anaknya masih lagi hilang ya. Ibu kepada 3 anak itu yang dikenali sebagai Azura Bani ditemui lemas dalam tragedi kepala air di Sungai Kenjor dekat Kampung Loh Bidor petang semalam, dan 3 anaknya masing-masing yang berusia 2, 4 dan 7 tahun masih lagi hilang akibat dihanyutkan oleh air itu, dan sekarang operasi pencarian sedang berlangsung. Sama-sama kita doakan semoga operasi mencari dan juga menyelamat itu dipermudahkan insya-Allah. Ya, betul tu Mira. Dan buat semua yang merancang pergerakan untuk bercuti esok sepenuh op Selamat Tahun Baru Cina ke-21, Polis Diraja Malaysia PDRM akan mempertingkatkan pengawasannya di 18 lokasi hotspot dan 46 lokasi black spot di lebuh raya seluruh negara bermula esok. Cakap tentang sambutan Tahun Baru Cina ni Sari. Ada berita gembira ke? Berita gembira, berita baik buat seluruh rakyat Malaysia kerana tol percuma. Okey. Jadi rancang percutian anda, mungkin ada yang nak pulang ke kampung halaman ataupun nak bercuti, nak jumpa mereka yang
tersayang, berhati-hati, ambil peluang ini ya. Patuhi undang-undang jalan raya, pastikan selamat sampai, sayangi diri anda, sayangi nyawa anda. Dan ingat orang yang tersayang yang sedang menanti. Ya, betul tu, Sari. Tapi ada lagi yang gembira. Untuk topik menarik hari ini, kita akan berkongsikan tips untuk menjadi awet muda. Wow, okey. Mira nak tahu ke? Mestilah saya nak tahu. Saya nak Tapi awak dah cantik dah, tak perlu tahu kot. Tapi nak awet muda tu, Sari, itu yang mahal tu. Betul. Kita akan kongsikan nanti. Dan juga hari ini bersempena dengan sambutan ataupun dalam menghayati peristiwa Isra Mi'raj, Sari, kita nak juga mendalami ataupun memahami tentang cara untuk membudayakan Al-Quran, cara untuk mengaji dengan lebih baik lagi. Kerana kalau saya boleh kongsikan sikit dalam peristiwa agung perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, di mana baginda menerima untuk tentang memfadukan solat 5 waktu. Betul. Dalam solat 5 waktu tu ada bacaan Al-Quran, kan, Sari? Betul. Jadi amat penting untuk kita sama-sama memahami, untuk membaca baik-baik ataupun ayat Al-Quran itu dengan betul. Ya, dan bercakap tentang Al-Quran, hari ini kita bawakan ikon aspirasi dan beliau juga seorang yang terkenal dalam membudayakan Al-Quran dan menyediakan platform untuk komuniti Malaysia ni belajar Al-Quran serta memahami isi kandungan Al-Quran tu. Dan sempena Isra dan Mi'raj, kita ada sediakan bingkisan untuk mengimarahkan lagi Isra dan Mi'raj. Saksikan bingkisan ini dan kita berehat seketika kembali di Nasi Lemak Kopi O. Nasi minum kopi dengan cerita di pagi hari. Nasi Lemak Kopi O. Pernah dibuli dan dibesarkan dalam kemiskinan. Begitulah liku kehidupan penuh ranjau bagi figura ini sebelum bergelar seorang jutawan. Ketokohan Datuk Husamuddin Yaakob dalam industri media tempatan dan penerbitan buku tidak perlu dipersoalkan. Semuanya bermula dengan penubuhan Karang Kraft sebagai sebuah penerbitan kecil di kedai dengan terbitan pertamanya ialah Mingguan Kanak-Kanak. Dan kini selepas 45 tahun berkembang menjadi antara syarikat penerbitan dan percetakan media yang utama di negara ini. Lebih 4 dekad menerajui syarikat kumpulan media Karang Kraft, anak kelahiran negeri Serambi Mekah ini mengumumkan persaraannya pada November 2022. Tetapi hikmat beliau berterusan di Yayasan Warisan Ummah Ikhlas UIF yang ditubuhkan pada 2013. Yayasan ini berfungsi untuk mengajak orang ramai mencintai dan memudayakan Al-Quran. Pelbagai aktiviti keilmuan dan keagamaan yang disediakan secara percuma, antaranya seperti rumah ngaji, Quran Hour dan My Quran Time yang berjaya menarik minat masyarakat untuk memahami lebih dekat dengan kalam Allah. Kejayaan menganjurkan program berkaitan Al-Quran dan melaksanakan rancangan harian My Quran Time selama lebih 2 tahun membuktikan program berbentuk keagamaan mendapat perhatian rakyat Malaysia. Bukan mudah untuk menjadi seseorang yang boleh dikatakan ada segalanya, tetapi dalam masa yang sama tidak lupa untuk mengejar pahala ke negeri abadi. Selain itu, turut mengajak orang lain untuk sama-sama menambah saham akhirat yang dipupuk melalui perasaan cinta pada Al-Quran dan Sunnah.
Aspirasi NLKO minggu ini membawakan tokoh korporat yang disegani ramai, Datuk Husamuddin Yaakob. Kembali dalam Nasi Lemak Kopi O. Baik, itu dia tadi bingkisan yang kami paparkan kepada anda yang merupakan pengasas Yayasan Warisan Ummah Ikhlas. Dan untuk hari ini di studio kami bawakan Datuk Husamuddin Yaakob. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Datuk? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami dalam Nasi Lemak Kopi O pada hari ini. Tadi kita nampak kan bingkisannya ada di lokasi Karangkraf. Ya. Karangkraf cukup dekat dengan jiwa-jiwa kami ini sebenarnya kerana kami pun bermula dari Karangkraf Datuk menerusi program yang dilakukan oleh Datuk sendiri. Betul. Baik, dan hari ini kita nak berbicarakan tentang membudayakan Al-Quran. Hari ini juga bersempena dengan peristiwa Isra Mi'raj, satu perjalanan agung oleh baginda Rasulullah SAW. Dalam peristiwa ini begitu memfardukan solat 5 waktu kan, begitu mengangkat solat 5 waktu di mana diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasul kita. Betul. Dalam solat 5 waktu itu Datuk tak jauh lari dengan kepentingan mengaji. Betul. Untuk memahami, mengamati penghayatan Al-Quran itu. Boleh ke kalau Datuk boleh kongsikan sikit kan dalam mengaji tu, dalam banyak-banyak surah mana yang dekat dengan hati Datuk? Okey. Terima kasih Mira dan Sari Okey. Saya mulakan Karangkraf ni kerana saya terinspirasi tentang daripada surah Al-Alaq, surah 96 ni. Al-Alaq itu 5 ayat pertama. Jadi Iqra tu. Jadi kerana perlunya umat Islam untuk mesti memandaikan diri, mesti belajar, menuntut ilmu. Jadi itulah kenapa saya mulakan Karangkraf, dan Karangkraf ni ada sebuah perjalanan. Jadi saya tak jawab direct soalan Mira tadi. Karangkraf dah 45 tahun. Kita bermula dengan majalah, buku dan akhirnya Quran. Dia merupakan sebuah proses. Kerana kerana Quran ni merupakan sebuah solution. Tapi sayangnya kerana orang Islam ramai yang tak pandai baca Quran dan yang baca tak faham. Dan kadang-kadang yang faham tu tak amal. Jadi itulah surah Al-Alaq ini memberi inspirasi kepada saya untuk memulakan sebuah proses supaya orang Islam mesti mula minat membaca dulu. Tapi kalau kita terus suruh dia baca Quran, payah. Kerana dalam bahasa Arab. Jadi kami terbitkan buku majalah supaya mereka minat baca. Dan bila semakin lama, dia jadi satu dia nak belajar benda yang lebih dalam. Jadi itulah kita mulakan penerbitan Quran supaya orang Islam faham agamanya, kerana Quran ni adalah solution dan Quran ni adalah sebuah manual untuk cara hidup dan juga cara kita mempersiapkan kehidupan selepas kematian kita. Jadi inilah pentingnya Quran. Surah Al-Alaq itu merupakan surah surah pertama juga yang diajarkan, yang diturunkan dan diajar oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita. Bacalah dengan nama Allah, dengan nama Tuhanmu. Baik, sorry. Sangat simple tetapi dia punya jentikan tu sebenarnya penting untuk kehidupan kita. Tapi untuk bagi semualah yang mengenali Datuk sebagai tokoh yang berpengaruh dalam dunia media dan penerbitan, tapi bertukar kini menjadi seorang yang membudayakan dan mencintai Al-Quran. Ada tak kisah peristiwa yang menjadi titik perubahan lah kepada Datuk? Dia begini, semua kejayaan ni bukan by accident. Dia kena design. Jadi apa saja yang kita nak buat, kita kena design dulu. Kita mesti ada satu vision yang besar. Jadi bagi saya, ayah saya ni seorang ustaz. Dia yang mengasas sekolah Naim Lil Banat di Kelantan. Masya Allah. Jadi dari kecil lagi dia ajar kepada kami, kamu kena ada satu vision yang jauh, iaitu mati nak masuk syurga. Tapi untuk masuk syurga, kamu kena jadi orang yang berjaya di dunia. Jadi macam sekarang kita tengok, businessman ke apa, dia perlu kepada tribe, kepada audience. Jadi untuk saya, pasal daripada apa yang saya relate tadi, maknanya mission kita adalah memandaikan orang, tapi kita kena bina tribe dulu.
Jadi apa yang saya bina tribe tu adalah orang yang mengikuti saya di Karang Kerah daripada Bingung Kanak-Kanak, majalah remaja, majalah hijabista apa tu, dia follow saya. Sampai sehingga satu ketika Karang Kerah mempunyai banyak follower. Dan itulah masanya saya mula memperkenalkan Quran kepada mereka. Jadi kami pindahkan tribe ini itu sebab Quran menjadi satu komuniti yang besar. Bila kita lancarkan World Quran Hour semenjak tahun 2013, di seluruh dunia orang baca Quran serentak. Jualan Quran yang kami terbitkan naik meningkat di seluruh dunia. Jadi itu merupakan satu strategi yang kita laksanakan seperti yang saya katakan by design lah. Dia bukan ada titik apa-apa. Jadi makna ini adalah satu proses in action untuk memandaikan umat. Jadi kita sebenarnya kalau kita terus suruh panggil orang baca Quran, orang tak datang. Betul. Kan? Kan? Suruh jadi itu apa Mira tak akan datang ke Karang Kerah. Saya kata datang jadi Dewi Remaja datang. Tapi bila sekarang tengok perubahan kan. Jadi itu merupakan sebuah proses lah. Okey. Untuk membaca Al-Quran itu betul Datuk, sebab mungkin ada yang segan nak baca, mungkin ada yang tak tahu nak mula macam mana. Jadi dengan platform yang Datuk buat iaitu Quran Hour tu sangat membantu kepada penduduk dan juga masyarakat di sekitar lah untuk mula memahami, mendalami dan juga mendekati Al-Quran itu sendiri. Dan untuk Datuk buat, saya boleh kata satu transition lah daripada majalah-majalah hiburan kepada Al-Quran, satu perubahan tu kan Syari. Itu adalah satu perubahan yang agak besar. Jadi macam mana Datuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar tu, mengekalkan keberanian tu bagaimana? Yalah. Dia benda tu simple. Apa-apa pun dia kita daripada niat kita. Niat kita dan semua benda tu satu proses. Kan Mira sendiri tak macam ni dulu. Kan dia mesti melalukan proses. Jadi sekarang pasal kadang-kadang dakwah ni merupakan satu proses. Tapi kenapa orang di luar negara yang baru masuk Islam mereka lebih baik daripada born Muslim? Kerana apa? Kerana mereka faham agama tu. Bagaimana mereka faham? Kerana mereka membaca Quran yang dalam bahasa Inggeris ke, dalam bahasa Jerman ke, jadi menyebabkan mereka jadi dan tertarik dengan agama. Tapi macam kita, mungkin pendekatan kita sebelum ini ada yang tak betul. Kita ajar cara yang salah. Nak ngajar Quran, kita ajar dengan cara yang kasar. Kalau silap, kita memalukan, kita kata bodoh ke apa, menyebabkan orang jadi tak tertarik dengan agama kita. Jadi ini yang kami rasakan, pendekatan tu berbeza. Jadi macam apa yang kami buat di Karang Kerah adalah supaya orang suka baca dulu. Dia suka baca, lepas tu of course bila you asalnya ABC, you nak baca benda yang lebih berat, dan sampai you dah hiburan, you dah tahu semua, dan you nak atas lagi. Dan itu kita perkenalkan Quran. Dan kita mudahkan cara membaca Quran tu. Kita terbitkan Qurannya senang, tajwidnya mudah, dan kita buat kelas-kelas, kita createkan rumah ngaji di seluruh Malaysia. Ada hampir 1,400 rumah ngaji percuma. Di mana kita ajak, you tak pandai baca Quran, jangan bimbang. Kita pun tak pandai juga. Kita himpunkan orang tak pandai supaya jadi pandai. Jadi mereka rasa kalau tidak dia rasa rendah diri lah. Rendah diri. Sedangkan orang yang tak pandai baca Quran di Malaysia ni ramai sangat. Tapi mereka malu nak tonjolkan. Sekarang kita kata tak apa. Pasal ramai tak. Maknanya komuniti kita ramai. So kita sama-sama belajar. Dan ramai. Jadi ustaz datang mengajar dia faham. Cuma bezanya apa yang kami buat adalah kita ajar dengan kefahaman. Baca satu ayat, faham satu ayat. Baca satu perkataan, kita faham satu perkataan. Betul. Bila kita faham, kita baca benda yang kita faham. Macam novel cinta. Kenapa kita rasa masyuk? Pasal kita faham. Betul. Tapi kalau kita baca novel cinta Jerman, kita tak faham. Kita tak sedih pun. Betul. Kita tak menangis pun. Kan? Melainkan tengok cerita Hindustan. Cakap pasal cerita Hindustan tu, sebenarnya macam mana kita boleh tertarik dan minat dengan cerita Hindustan ataupun cerita Hollywood ni? Kerana cerita Bollywood, kerana apa? Kerana ada subtitle. Sama juga dengan Quran. Untuk kita memahami ayat Al-Quran itu perlunya ada translation ataupun terjemahannya. Betul, dan tersebarnya di media. Jadi itulah kegunaan dan kepentingannya media ni bagi kita ni tak malu dan lebih terbuka untuk belajar dan memahami isi kandungan Al-Quran. Tapi mungkin Datuk boleh kongsikanlah sebenarnya apa nasihat ataupun
untuk orang ramai lah untuk terus kekal istiqamah. Sebab mungkin kita dah tahu memahami Al-Quran, kita dah tahu kandungannya, tetapi nak kekal istiqamah untuk sukakan Al-Quran tu secara berterusan. Bagaimana Datuk? Okey. Dia sebenarnya kita baca Quran ni mesti ada satu proses yang betul. Pasal Quran ni adalah ayat Allah. Jadi kita kena masa kita baca itu sebab macam kita di Warisan Ummah kita promote tentang apa kita panggil tadabbur. Jadi bukan belajar terjemahan atau belajar tafsir, tadabbur. Jadi mana tadabbur ni apa Allah nak sampaikan kepada kita. Dan juga apa yang kita faham daripada itu. Jadi kalau melalui proses itu kita akan rasa seronok baca Quran. Dan bila kita dah faham, pasal banyak orang keliru, oh nak kaya baca ayat 1000 dinar. Tak, bukan begitu. Dia bila kita baca Quran, kita faham dan kita tengok bagaimana kita nak amalkan. Kita nak apply dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan amal untuk baca ratib saja, tak kaya punya. Betul. Tapi dia amal. Contoh, macam surah Jumah ke. Saya lupa ayat berapa. Ayat 11 ke ayat 10. Dia Allah suruh lepas solat jemaah tu semua orang keluar cari rezeki. Bukan? Bukan pergi cuti, cari rezeki. Jadi maknanya mencari rezeki itu membuat kita kaya. Betul. Bukan amal ayat 1000 dinar. Jadi maknanya kita kena faham apa yang Allah nak sampaikan. Betul. Memahami kan. Memahami isi sebenar. Yes, kalau saya boleh sambung sikit Datuk dan juga Sari, macam katakan faham itu perlu kerana ilmu tanpa amal ibarat pohon yang tidak berbuah. Ya, betul tu. Dan kepada penonton di luar sana untuk berkongsikan mengenai Al-Quran ataupun sedikit potongan Al-Quran, boleh ke Nasi Lemak Kopi O Facebook dan Instagram. Sebab itu kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Datuk Usamuddin. Kami berdoakan agar kesihatan Datuk Usamuddin kekal dan terus Yayasan Warisan Umat Ikhlas menjadi peneraju utama bagi platform membudayakan Al-Quran dan komuniti Islam pun mengetahui apa maksud sebenar Al-Quran. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Tetapi sebelum itu, kita pas dulu di City Baskers. Mencari mimpi, siang mencari arti, tersingkap 1000 makna, terucap 1000 kata, terlepaslah rahasia. Sekian lama akhirnya bertemu, mengenang dosa, mengenang rindu, dan ternyatalah cintaku yang satu. Kau kekasih awal dan akhir, kasih batin dan zahir, setelah ku sedari cintamu yang abadi. Tak ku hairan, tak ku peduli, walau bulan jatuh ke bumi dan hadir bidadari. Tak ku mimpikan kerana kau lebih mengerti, kerana kau lebih bukan. Nasi minum kopi dengan cerita di pagi hari. Nasi Lemak Kopi O. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuba angkat tangan kiri. Tangan kiri. Okey, lipat ibu jari. Okey. Lipat 3 jari ni. Okey, apa yang saya akan ajar ni adalah baris atas. Biasa kita kata baris atas kan? Okay. Kita angkat ikut dia sama tak? Sebab kerja yang paling murah yang meniru. Kita tiru je apa dalam Quran tu. Okey, buat ni sebut A.
A awan. Bukan begitu ke sana. Oh. A awan. Ikut. Awan. A awan. A atap. A atap. Maka ni huruf A. Kalau kat bawah ni, pada bawah, buat gini pula. Oh, ke bawah. Bukan macam ni. Sama, tiru je. Tiru pada bawah ni. Okey. Sebut I. I. I ikan. I ikan. I itik. I itik. So, ini huruf A lah ni. Ini huruf I. Yang ni, ada bulan. Sama juga dekat atas. Okey, Buat atas. Apa beza yang pertama dengan yang kedua? Yang pertama, ini kedua. Yang ketiga, apa beza dia? Dia ada Dia bulat. bulat. Okey. So, kita tiru je. Buat bulat. Buat bulat. Oh. Okey. Ini apa? Tapi bukan nak tumbuk orang. Ini apa? Ini apa? Ini apa dia? Penumbuk. Tumbuk. Jadi inilah U. Sebab dia tumbuk T-U-M-B-U-K. Ini huruf U. Jadi ini A, ini I, ini U. A, I, U. Bila A kena buka mulut. Dia ada lam, ya, wa, la. Kena buka mulut. Sebab masuk awan, atap. Mana boleh? Awan, atap. Tak boleh. Macam best tak belajar begitu. Okey. Begitu juga ni I. Sebab ikan. Itik. Ikan kat mana? Ikan dekat dalam air. Bawah. So dekat bawah ni air lah ni. So ikan dia kena pecah. Mulut tu kena sengih. Ikan. Bismil. Ni ya li kan dia kena sengih. Boleh? Lom yolit tak boleh. Tapi ni tumbuk. Kan muncung tumbuk. Buat ni tumbuk. Jadi you, nu, hu, ku, fu semua muncul. Boleh? Macam ni? Tak boleh. Dia bunyi lain. Sebab tu belajar mengaji dia kena bertalaqi musyafah. Tengok bibir. Jadi untuk ini kita ada buku yang kita keluarkan. Ya, okey. Sebelum kita bercakap tentang buku, saya ingin memperkenalkan itulah dia Haji Zakaria bin Din Elais Nasiruddin. Saya panggil Ustaz lah. Boleh. Iaitu pengasas Haraki di Malaysia. Apa khabar Ustaz? Baik, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Okey Ustaz, bagaimana tercetusnya idea untuk membuka kelas mengaji menggunakan kaedah Haraki? Okey, haraki ni maksud menari. Ya. Atau menggerakkan anggota badan. Jadi berdasarkan pada firman Allah dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Qamar ayat yang ke-17, ayat yang ke-22, ayat 32 dan ayat 40. Allah menyatakan dalam Al-Quran, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudakkir. Bahawa Quran tu tak susah, senang. Lagipun mustahil Allah menurunkan sebuah kitab yang tak boleh dibaca, yang tak boleh dipahami, dan tak boleh diamalkan, mustahil. Kemudian tu saya ada dengar satu ceramah daripada Ustaz Harundin. Dia kata angka 7 ni angka yang istimewa. Tawaf 7 pusing, sa'i 7 kali, langit, bumi 7 lapis. Jadi di situlah saya fikir kenapa tak boleh mengajar orang dalam keadaan singkat. Kebetulan tahun 2013 ada 2 orang student masuk memeluk agama Islam. Saya ada 7 jam boleh baca Quran. Masya-Allah. 7 jam. Asalnya bukan beragama Islam, Hindu dan juga orang anamisma. Jadi kemudian tu oleh kerana dia pelik menari, menyanyi, karaoke. Karaoke. Jadi saya rujuk pada beberapa orang mufti, beberapa orang ustaz untuk melihat kaedah yang saya gunakan adakah ia bercanggah dengan syarak atau tidak. Kemudian tu jadi tujuan kita adalah untuk membantu orang dewasa. Sebab kadang-kadang dia orang pergi sekolah, orang dewasa macam kita pertama sibuk kerja, pagi petang balik. Jadi lepas tu hari ni aja, esok lupa. Betul. Jadi dengan pergerakan dia insya-Allah dia akan ingat. Okey. Itu kebanyakan orang bila kita melakukan pergerakan. Kemudian tu kita suka belajar dengan keadaan gembira, bukan kena stres. Ya. Bukan kenotan. Ini apa dia? Ini apa ni? Dah lupa. Sekali kena debit kan? Ya, kena debit. Betul, saya setuju. Jadi menyebabkan orang makin lari. Sebab tu kelas ngaji tak ramai orang. Jadi kita nak tarik agar ramai lagi orang boleh baca Al-Quran. Dan dia boleh cepat. Sebab kita cuba kepada orang asli, kita cuba kepada orang Cina, India yang bukan Islam. Cakap pasal cepat tu Ustaz, macam mana kaedah haraki ni boleh mempercepatkan bacaan Al-Quran? Okey. Kaedah ni cepat kerana pertama kita gunakan bahasa Melayu. Kita tak gunakan bahasa Arab macam idgham, qalqalah sughra, kubra. Qalqalah tu dengan macam qolah aja. Kalau orang yang tak pandai dia kata ini qolah apa ni? Ada qolah kecil, qolah besar. Tak, kita ada tarian-tarian tertentu yang menyebabkan kita gunakan istilah yang biasa kita pakai. Macam contohnya kita ada tarian genggam, tarian goncang, tarian payung terjun. Tarian pandah lela pun ada. Jadi dia agak menarik dan mudah dipahami. Begitu dengan huruf-huruf hijaiyah pun kita gunakan dengan bahasa-bahasa yang kita faham. Kemudian yang kedua selain daripada kita gunakan bahasa dengan local wisdom, bahasa Melayu, bahasa tempatan, selain daripada itu kita gunakan pergerakan. Siapa lupa makan nasi? Makan nasi lupa. Alah macam mana nak makan nasi? Senang je bila buat. Macam kita naik basikal. Dah lama tak naik basikal. Masa kecil-kecil pergi sekolah naik basikal. Kemudian tu dah besar lupa naik basikal. Ada? Tapi kan saya tertarik tarian apa tu pawai terjun lah, air terjun lah semua benda tu kan. Boleh tak Ustaz tunjukkan demo? Mungkin kita orang pun boleh join sekali. Okey, jom. Okey. Tak puas kita bangunlah Mira. Duduk berdiri je. Jom. Okey, kita ikut cara Ustaz.
Okey, macam mana? Kita tengok ayat Quran. Yep. Okey, ada ayat Quran keluar. Okey, ni mungkin papan putih ni pun boleh. Okey, itu dia. Okey, tengok saya baca. Alright. Saya baca dengan tarian menari. Saya rasa minta Nabil sama. Okey. Okey. Silakan. Kita menari. Okey. Okay, sama-sama. 1, 2 mula. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab ulang balik. Wa min syarrin naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Okey, sekarang Yang tepuk ni untuk berhenti ke apa? kalau nampak dal, kalau kita biasa belajar tajwid namanya qalqalah. Lad. Qalqalah. Ya, macam ni. Faham? Lam dal, lam yalid wa lam yulad. Faham. Dia jangan lad salah. Betul. Wa lam yulad. Gitu. Kalau lam yalid wa lam yulad salah. Jadi lam yalid wa lam yulad. Jadi kita lajukan lam yalid wa lam yulad. Mudah tak faham? Kalau kita kata ini istilah qalqalah sughra, qalqalah kubra, akbar, semua itu dalam bahasa Arab. Dan sebab itu kita gunakan dalam bahasa Melayu yang mudah dipahami. Baik. Begitu juga macam ni, kita bagi dua. Kan? Sabdu ni. Baik, kalau ini mungkin Ustaz boleh terangkan kepada penonton yang sedang menonton sekarang di rumah bagaimana cara untuk mereka mengikuti kelas ini. Okey, untuk mengikuti kelas ini kita buat secara online kepada yang jauh dari Sabah, Sarawak. Tak ada masalah sebab kita online. Sebab zaman sudah berubah, kita boleh mengajar dalam bentuk online dan mereka boleh berrakaman dan satu keluarga boleh belajar. Satu keluarga sisi rumah boleh belajar beramai-ramai. Maksudnya ramai dapat manfaat. Untuk belajar tajwid pun ada tarian. Nak ajar ya waw ada tarian-tariannya. Jadi kita ada buku yang kita terbitkan yang ni di mana di sini ada rakaman di mana kita kalau tengok di dalam gambar tu kita ajar orang dewasa dengan menggunakan al-Quran. Baik. Masya-Allah. Baik Ustaz nampak awet muda Ustaz. Mungkin adakah kerana daripada pergerakan daripada haraki ni membantu haraki sebenarnya. Cergas nampak. Tapi kita apa yang kita nak memperjuangkanlah kita ada berusia muda sebab kita ada visi yang besar untuk bantu ramai lagi umat Islam yang tak boleh baca Quran. Jadi jangan takut, jangan malu, jangan segan. Kita ada kaedah yang mempercepatkan anda yang tak pandai ngaji boleh baca Quran dengan cepat. InsyaAllah. Itu dengan menggunakan kaedah haraki bersama dengan Ustaz Haji Zakaria. Terima kasih banyak Ustaz atas perkongsian pada hari ini. Dan juga kenapa saya cakap Ustaz nampak awet muda ni kerana kita nak berkongsi kepada penonton di rumah semua tip kekal awet muda. Tapi bikisan ini kita nak dengar tips daripada selebriti-selebriti tanah air kita. Apa rahsia dia? Apa rasanya? Kita saksikan ini dan kita berhenti berehat seketika. Kita kena ada cukup tidur. Kulit muka kita ni kita kena tengok bila kita belasan tahun apa produk kita kena guna, apa yang orang kata terbaik untuk kita pada usia kita belasan. Bila kita dah masuk 25, apa pula 30-an, 40-an, 50-an, itu semua kita kena tahu. Rahsia awet muda, anda kena buat kaedah pipi melawan graviti iaitu senyum. Jadi pahala pun dapat buat ibadah. Saya percaya setiap apa yang berlaku semua dengan izin Allah. Kita minta kepada Allah supaya kita ni Allah bersihkan hati kita, supaya bila hati kita bersih, insya-Allah akan keluar lahirlah di air muka kita. So saya percaya sangat pemakanan pun kita kena jaga, kata-kata kita pun kita kena jaga, hati kita pun kita kena jaga. Untuk segala kebaikan kita beri, insya-Allah kebaikan juga akan kita dapat. Jadi terselahlah segala benda-benda yang baik di air muka kita ni, insya-Allah. Nasi lemak kopi Nasi minum kopi dengan cerita di pagi hari. Nasi lemak kopi. Baik,
Alright, kembali dalam Nasi Lemak Kopi O. Sebelum kita berhenti berehat tadi, Sari, kita dah dengarkan tips ataupun panduan kecantikan selebriti tanah air kita. Antara yang berkongsi Ziana Zain, Amy Mastura, Liza Abdullah. Tapi saya nak dengar pula. Saya nak dengar pula tips kecantikan dari Sari Abdullah. Silakan, Sari. Oh, kalau kita lah. Dia panah kat kita ya. Kalau Sari, apa yang Sari buat, sentiasa bersenam lah. Jangan lupa bersenam lah. Baik, antaranya bersenam lah, dan ini pun merupakan tips kecantikan dalaman wanita, iaitu tidur secukupnya. Kemudian Sari, ini awak suka buat ni? Ya, bersenam. Selepas itu, selain pada bersenam, ini cukup penting tapi cukup sukar untuk kita buat, iaitu makanan yang seimbang dan juga berkhasiat. Okey, dan untuk itu hari ini kami bawakan kepada anda di studio seseorang ataupun beliau merupakan orang yang cukup penting dalam memastikan kesihatan dalaman wanita ini sentiasa terjamin dan juga terjaga. Siapa lagi kalau bukan Dato' Azril Muhammad Razi yang merupakan pengasas V Asia Kosmetik dan Healthcare. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat, alhamdulillah. Selamat datang Dato' ke set Nasi Lemak Kopi O. Ya, terima kasih. Meriah set ni hari ni, dan sebenarnya bila saya berada kat sini, saya menyimbau 10 tahun yang lepas. Sebab apa, Nasi Lemak PO 1.0 dulu, saya dah ada kat sini dah. Masya-Allah. Hari ini kita bawakan Datuk di sini lagi. Terima kasih Sari, terima kasih Mira. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton Nasi Lemak PO. Beruntung saya berada kat set hari ini dan bercakap mengenai tips kecantikan wanita tadi kan. Seperti mana yang Sari dan juga Mira dah kupas, yang mana kita kena amalkan gaya hidup sihat, pemakanan seimbang, minum air yang cukup, tidur yang cukup sangat-sangat penting. Tetapi dalam masa sama juga, kalau kita perhatikan amalan nenek moyang kita dahulu, mereka mengamalkan pengambilan herba ataupun jamu yang sangat-sangat penting dan sinonim dengan wanita. Kalau kita tengok herba yang penting untuk wanita seperti kacip Fatimah, manja kani dan juga akar serapat. Herba-herba ni kalau kita tengok kian dipinggirkan oleh wanita zaman sekarang ni. Betul tak? Betul. Saya percaya dan pasti Sari mesti tak amalkan apa-apa jamu, ataupun Masya-Allah. Mira pun mesti tak amalkan apa-apa jamu. lagi. Rasa dia macam mana? Rasa dia telah. Okey, kalau kita lihat rasa herba ataupun jamu ni sangat-sangat pahit seperti contoh manja kani, kacip Fatimah, akar serapat. Tetapi kalau kita tengok cara sekarang ni dah ada cara paling mudah untuk anda amalkan. Sebab apa? Saya bawakan hari ni jus jamu moden, ladies collagen dan juga ladies platinum V Asia ni sangat-sangat mudah yang mana ada 5 herba terbaik untuk wanita dalam ni. Antaranya kacip Fatimah, manja kani dan juga akar serapat. 3 herba ni adalah herba lama yang mana kalau kita perhatikan nenek moyang kita dahulu amalkan. Tambahan lagi dalam ni ada Puraria Mellifica dan juga Puraria lobata yang mana sangat-sangat baik untuk wanita juga. Dan kalau kita perhatikan antara intipati Puraria Mellifica satu kajian di University of Chulalongkorn di Bangkok mendapati pengambilan Puraria Mellifica ni sangat-sangat baik untuk dalaman wanita, mengembalikan keseimbangan hormon. Saya percaya dan pasti bercakap mengenai hormon wanita kalaulah hormon dalaman tak seimbang sudah tentu wanita ni kadang-kadang dia cepat letih, lesu, tak bermaya. Kadang-kadang kalau kita perhatikan daripada segi kitaran dia setiap bulan pun tak teratur. Betul. Kalau kita perhatikan juga wanita yang dah meningkat usia, satu fasa penuaan bila dah semakin satu fasa penuaan, faham wanita dia dah mula kata orang tu bentuk badan kurang menawan, aset dah tak menawan. Lepas tu kata orang tu kitaran dia pun dah tak teratur, tak macam-macam muda dulu. Jadi pengambilan herba ataupun jamu-jamu ni dapat membantu merangsang penghasilan hormon estrogen dan juga progesteron wanita yang sangat-sangat baik untuk dalaman wanita. Dan pengambilan Puraria Mellifica ni sebenarnya dapat membantu mengembalikan hormon yang lebih seimbang, mengembalikan kecantikan wanita tu sendiri kulit, kuku dan juga rambut. Itu paling penting. Dan saya sangat cadangkan anda dekat rumah terutamanya golongan wanita yang kurang menitik berat soal penjagaan dalaman. Sebab pada saya wanita yang berkahwin ni sangat-sangat penting untuk menjaga dalaman, tambah-tambah lagi untuk keserian rumah tangga, mengembalikan kehangatan rumah tangga dan anda Sari tak bererti wanita yang dah kahwin je kena amalkan jamu ni. Sebenarnya anda yang belum berkahwin yang belum dipetik juga perlu. Ya, betul. Untuk kata orang tu dalaman yang lebih baik sebab tu kalau wanita yang belum berkahwin saya sangat cadangkan anda amalkan 1 kali sehari dah cukup. Tetapi kalau anda yang dah berkahwin boleh amalkan sehingga 2 kali sehari, waktu pagi dan juga waktu malam. Cara pengambilan sangat-sangat mudah. Ini adalah jus jamu moden, pati herba yang mana sangat-sangat sedap, walaupun ada jamu tapi rasa sangat-sangat sedap dan paling penting mudah untuk diamalkan. Okey, bagaimana pula untuk proses pembuatan dan penyelenggaraan produk ladies collagen dan ladies platinum? Okey, kalau kita lihat V Asia dah lama dekat pasaran penonton-penonton yang sedia ada maklum, saya kira V Asia lebih 10 tahun. Saya kira bukan satu tempoh yang singkat yang mana produk V Asia telah mendapat beberapa penganugerahan sebagai super brand dan juga super health brand dan juga dikilangkan di kilang yang bertaraf GMP menepati piawaian yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Sebab tu saya kata
dah ada cara yang paling mudah, cara yang paling simple, rasa pun sedap, nak makan jamu untuk kesihatan, dan paling penting intipati herba ni kita menggunakan hikmat daripada pakar pemakanan dan juga pakar nutrisi yang bertauliah, yang mana setiap herba ni ada sukatan tersendiri. Sebab tu kalau kadang-kadang setengah orang kalau kita tengok takut nak makan jamu. Sebab apa? Kalau makan jamu kadang-kadang rasa pahit, lepas tu badan rasa panas. Tetapi yang ni tak. Sebab apa kita menggunakan sukatan yang betul dapat nasihat daripada hikmat pakar pemakanan dan juga pakar nutrisi yang bertauliah, dan juga formulasi kita menepati piawaian yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia tu yang paling penting sebenarnya. Dan sebenarnya Sari dan juga Mira, kalau tengok kat depan saya ni ada dua. Satu Ladies Collagen, satu lagi Ladies Platinum. Okey, Ladies Platinum ni istimewanya isian dia lebih 500 ml dan juga ianya memberi kesan yang lebih berganda. Terutamanya saya sangat cadangkanlah kalau wanita-wanita yang dah berkahwin terutamanya ataupun wanita yang dah berusia 35 tahun ke atas, boleh dapatkan Ladies Platinum ni. Sebab apa? Dalam ni kalau tengok ada 60 herba yang terbaik untuk wanita. Dan juga seperti mana saya katakan, memberi keberkesanan yang berganda. Dan istimewanya Ladies Platinum di ASEAN juga dalam ni ada Cerebron F yang mana Cerebron F ni sangat baik untuk kecantikan kulit wanita. Kalau kita lihat satu kajian oleh Profesor Takashi Lino di Jepun mendapati pengambilan Cerebron F ni dapat membantu mengurangkan melanin ataupun pigmentasi kulit yang gelap punca utama jeragat dekat muka. Kalau kita tengok ramai wanita bila hormon dah tak seimbang, dah berusia, kadang-kadang dah mula keluar pigmentasi jeragat. Jadi jeragat ni kadang-kadang jadi satu kata orang tu dilema wanita akan rasa bingung, kurang rasa tekan, kurang berkeyakinan Jadi pengambilan Cerebron F ni saya kira satu herba ataupun satu bahan yang sangat baik sejenis yeast yang sangat baik untuk mengembalikan kecantikan wanita. Sebab tu saya katakan anda kat luar sana yang mungkin nak cari yang paling mudah nak dapatkan kata orang tu bentuk badan yang menawan, bentuk badan yang lebih anjal, aset yang lebih cantik, kulit yang lebih menawan, khususnya wanita tambah-tambah lagi kalau kita lihat, saya kira semua wanita semua peringkat umur, tak kiralah wanita dalam pantang pun boleh amalkan juga. Boleh juga. Tambah-tambah lagi kalau saya lihat macam contoh isteri saya sendiri, Sari dan Mira ketika dalam pantang dia kata orang tu susu agak berkurangan, tapi bila dia amalkan Ladies Collagen ni dapat lihat kata orang tu susu dia lebih meriah, lagi banyak, senang nak menyusukan anak kadang-kadang saya faham perasaan wanita ni kadang-kadang dalam pantang dia rasa tertekan. Betul tak? Itu tentang Ladies Platinum. Kalau untuk collagen pula bagaimana cara pengambilannya? Okey, cara pengambilan yang sama juga seperti yang saya katakan, kedua-duanya adalah produk yang sama, cuma Ladies Platinum ni memberi kesan yang lebih berganda, maksudnya kesan dia lebih cepat, formulasi yang lebih premium. Harga dia RM79 Ladies Platinum ni, Ladies Collagen RM38. Cara pengambilan, kalau anda yang belum berkahwin, saya cadangkan amalkan Ladies Collagen. Tapi kalau yang dah berkahwin, boleh amalkan Ladies Collagen sehingga 2 kali sehari. Tetapi Ladies Platinum ni saya sangat cadangkan untuk anda yang dah berkahwin. Kadang-kadang Sari dan juga Mira, saya faham perasaan wanita dah berkahwin, dilema wanita kadang-kadang dah anak 3, anak 4 dah rasa kata orang tu kurang keinginan diri dengan suami jadi wanita ni saya faham nak menguruskan rumah, anak orang kata orang perempuan ni urat dawai tulang besi, betul tak? Masya-Allah, bukan semuanya. Jadi pentingnya untuk anda kata orang tu dapatkan satu makanan tambahan untuk mengembalikan kecantikan dalaman, mengembalikan keyakinan diri, stamina dan juga mengembalikan kebahagiaan rumah tangga sendiri. Dan di manakah produk ini boleh didapati, Datuk? Okey, bagi anda yang mungkin nak informasi lebih lanjut boleh hubungi hotline kami 1-800-88-3990. Saya ulang balik 1-800-88-3990. Produk-produk VASIA boleh dapati di toko-toko jamu yang berhampiran, boleh buat belian secara atas talian di jombai.my, boleh beli dekat Shopee ada jual dan juga di TikTok saya sendiri. Jangan lupa follow TikTok saya juga, Datuk Azril VASIA. Banyak perkongsian-perkongsian yang menarik. Kadang-kadang saya buat live juga untuk berkongsi tips kesihatan dan juga kecantikan. Dan sebenarnya untuk anda penonton Nasi Lemak Kopi O, jangan lupa kalau jadi wanita, saya kira satu kerugian kalau tak dapatkan Ladies Collagen VASIA ni. Sebab apa? Ladies Collagen sangat-sangat mampu bilik, harga RM38, Ladies Platinum RM79. Ingat, kalau ke kedai-kedai jamu, pastikan VASIA baru beli. Sebab apa? VASIA adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk-produk herba berkualiti pada harga yang mampu bilik. Alright, terima kasih kepada Datuk Azril Muhammad Razi, iaitu pengasas VASIA Kosmetik dan Healthcare. Sama-sama jumpa lagi. Manis dua host ni. Terima kasih. Bolehlah nanti kita rasa juga. Betul. Kita bolehlah try dulu kan. Dan kita akan seteruskan dengan motivasi secangkir kopi daripada Datuk Wira Dr. Aziza Osman. Dan untuk episod kali ini adalah syukur pembuka kunci. Saksikan. Saya terima hadiah kiswah ni daripada seseorang yang dekat dengan saya. Seorang kawan saya yang kemudiannya dia pun dah tak ada dah. Dia meninggal dunia dalam satu kemalangan.
Tapi saya bersyukur. Saya bersyukur kerana saya dapat hadiah ni dan dia sangat bererti kepada saya. Yang pertama, bila saya melihat kiswah ni, dia akan buat saya ingat kepada Kaabah. Dan kedua, dia buat saya ingat kepada kawan saya ni. Dalam hidup kita ni ada satu prinsip yang penting yang kita patut pegang adalah mengikut kepada firman Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur dengan nikmatku, kata Allah, nescaya ataupun pasti aku tambah lagi nikmat tersebut. Dan saya juga percaya dengan prinsip ni, iaitu kita mesti hidup dalam keadaan yang bersyukur. Dan ada 3 perkara penting kenapa kita patut bersyukur. Yang pertama, orang yang bersyukur ni hidup dia akan lebih tenang. Orang yang bersyukur ni akan lebih bahagia. Orang yang bersyukur ni akan sentiasa melihat apa yang dia ada, dan dia tidaklah ada masalah. Yang kedua, hati dia gerisah dengan apa yang dia tak ada atau belum ada. Bila kita fokus perkara yang kita ada, kita akan rasa tenang dan kita akan lebih menghargai setiap perkara keliling kita ni, pasangan kita, kehidupan kita, dibandingkan dengan risau tentang perkara-perkara yang kita belum ada. So yang pertama, orang yang bersyukur ni pentingnya adalah supaya kita hidup lebih tenang, supaya kita akan sentiasa menarik ataupun mendapat perkara-perkara yang lebih menarik, yang nikmat-nikmat yang lebih baik, seperti mana firman Allah SWT tadi, yang mana kita akan dapat mudah-mudahan keberkatan dalam setiap apa yang kita lakukan. Dan nombor 3, orang yang bersyukur ni, kita akan melihat dia dapat perkara yang paling bernilai adalah apa? Bahagia. Perasaan bahagia ni bernilai. Kalau kita berada dalam keadaan yang kita ada ujian, ada cabaran, kita jangan risau tentang apakah yang kita tak ada. Kita fokuskan dulu kepada apa yang kita ada sekarang. Saya teringat ada satu momen saya pernah kena COVID, dan pada waktu tu saya hampir-hampir meninggal dunia. Dan walaupun pada waktu tersebut, apa yang saya fikirkan adalah, saya fikirkan tentang bersyukurnya saya sebab saya pernah hidup. Saya pernah diberi peluang hidup untuk satu tempoh. Saya pernah capai apa yang saya pernah capai pada waktu tersebut. Dan pada waktu tersebut, seandainya saya diambil, saya bersyukur dengan setiap proses yang saya lalui. Dan saya fikir orang yang bersyukur, hidup dalam keadaan yang bersyukur, hati dia akan tenang, hati dia akan bahagia, dan mudah-mudahan lebih banyak kebaikan datang dalam hidup dia. Dan saya ingin mengajak anda menghidupkan kesyukuran dalam hidup kita ni dengan berterima kasih kepada orang yang tersayang, bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada setiap orang yang memberi manfaat kepada kita dan kebaikan kepada kita. Jadilah manusia yang bersyukur. Dan saya kita akan sentiasa dalam ketenangan, insya-Allah. Baik, itu dia motivasi secangkir kopi dari Datuk Wira Dr. Azizan Osman dengan tajuknya Syukur Pembuka Kunci. Sebenarnya dalam kehidupan seharian kita ni, Sari, kita memang kena menjadi hamba yang sentiasa bersyukur dan menunduk ke bumi. Kerana apa? Kerana apabila kita sentiasa bersyukur, nikmat yang kecil pun kita akan hargai dan kita akan rasa besar. Betul tu. Dan jangan lupa kepada penonton Nasi Lemak Kopi O, siaran ulangan kita pada hari Jumaat, Sabtu, Ahad jam 7.50 malam. Dan untuk esok, Mira, kita akan bersama dengan seorang aktivis membela Palestin. Sebelum kita berpisah, saksikan persembahan daripada City Baskets, Andai Ku Tahu. Wah, silakan City Baskets. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Andai ku tahu kapan tiba masaku, ku akan memohon Tuhan jangan kau ambil nyawaku. Aku takut akan semua dosa-dosaku.
izinkan aku mengucap kata